أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat perkataan pada malam ini. Mari kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah wa ba'd. Assalamualaikum Tuhan bila mengurusi dan jaga kuasa surah sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini dapat kita menyambung pengajian kita dalam kitab Aqidatul Najin fi ilmi usuluddin. Tak silap saya kita muka surat 305, bahagian tanbih, perenggan tengah-tengah ya. Tanbih adalah musannif menyebut dua kalimah. Betul tak ya? Asal betul tak? Ke sebelum ini yang ittadha tu, ittadha 304. Kemudian kata musannif waqad ittadha ya. Muka surat 304. Kemudian kata musannif faqad ittadha laka tadammunu kalimatay asyhadah ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'ala al-mukallaf ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Artinya, maka sesungguhnya telah nyatalah bagimu terkandung dua kalimah syahadah itu serta sedikit hurufnya bagi sekalian barang yang wajib atas mukallaf mengenal akan dia daripada aqaid al-iman pada hak Allah Ta'ala dan pada hak segala Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Baik, ini masih lagi dalam perbincangan kita menghurai makna kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa pengertian syahadah itu? Dia nak hurai maknanya. Jadi penyarah mengatakan bahawa kalimah syahadah ini ya, walaupun hurufnya sikit, nanti dia akan hurai dalam belakang ni berapa banyak huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berapa banyak. Tetapi segala perkara yang wajib terhadap mukallaf terkandung daripada kalimah ini. Ini hebat kalimah. Sebab itu kalimah ini dikenal dengan kalimah syahadah. Kalimah ini dikatakan dengan kalimah tauhid. Kalimah ini, hebatnya kalimah ini, sebut kalimah ini, Allah Ta'ala janjikan seseorang itu dakhalal jannah, masuk syurga kalau dia mengucap kalimah ini ya. Sebab itu kata pengarang, daripada kalimah ini terkandung perkara yang dipanggil aqaidul iman. Aqaidul iman ni apa dia? Simpulan-simpulan iman. Berapa perkara? Kalau kita pergi detail nanti, daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini ada 50 perkara. Akidah kita ni 50 perkara yang asas daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang orang Islam kena faham. Mana datang 50 perkara? Ya, 41 pada hak Allah Ta'ala, 9 pada hak Rasul. Macam mana 41? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus kepada Allah. Mana datang 9? 4 yang wajib pada hak Rasul, 4 yang wajib pada mustahil pada hak Rasul, dan 1 yang harus pada hak Rasul. Yang kita dah baca sebelum ni, harus seorang Rasul itu
bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan selagi mana sifat itu tidak mencacatkan kepribadian dan kedudukan dia sebagai Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi 41 campur 9, semuanya 50 perkara. 50 perkara inilah yang dipanggil aqaidul iman. Nampak? Ini kalau kita nak hurai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, kena hurai lah 50 perkara tu. 50 perkara tu habis pula, tak habis lah yang kita. Ni dia nak sebut situ. Maknanya wajib kita bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tergambar dalam pemikiran kita 50 perkara ni. Apa benda 50 perkara ni yang daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menuntut aku faham 50 perkara ni. Ni sebab tu hebat kalimah syahadah tu. Bermula murad, yakni pengertian. Terkandung dua kalimah itu, bagi demikian itu terkandung makna keduanya, kerana bahawasanya yang mengandung bagi sekalian akaid tersebut khasnya makna keduanya, bukan kedua kalimah itu seperti barang yang tersebut dahulu. Ini maknanya tak cerita dia jadi daripada dua kalimah ini mengandungi makna akaid iman yang telah disebut dalam perbincangan kita sebelum ni. Bincang sebelum ni dicerita kepada kita yang kita sempat bincang berkenaan dengan sifat-sifat Rasul. Adalah huraian daripada kalimah Muhammadur Rasulullah. Dan telah mensarih, sarih ini makna menjelaskan ataupun menerangkan, dan telah menjelaskan atau mensarih oleh musannif pula dengan sifat sidiq yang wajib pada hak mereka itu, yakni hak rasul-rasul, dan tiada mensarih ia dengan yang wajib amanah dan tabligh, dan hanya saja mensarih ia dengan lawan keduanya, iaitu mengerjakan segala yang ditegah akan dia, maka diambil akan keduanya itu daripadanya dengan jalan luzum. Luzum ni jalan kemestian. Ayat ni berbelit-belit, sebenarnya mudah je kalau nak bahasa Melayu. Dia kata dalam cerita kita ni, pengarang hanya cerita berkenaan dengan pengarang hanya cerita berkenaan dengan sifat mustahil bagi Rasul. Dia cerita mustahil seorang Rasul itu khianat, mustahil seorang itu Rasul itu kazib, mendusta, mustahil seorang Rasul itu bersifat bodoh. Tetapi dia tidak cerita lawan kepada mustahil itu. Tapi dia kata bila dia tak cerita, maka wajib kita faham dengan jalan luzum. Luzum ni makna kalau dia tidak penipu, maka dia wajib bersifat sidiq. Kalau dia tidak khianat, maka wajib dia bersifat amanah. Itu dia nak buat. Dia kata maknanya pengarang ni dia tak nak ulang cerita. Dia tak nak berulang-ulang. Ini teknik cara penulisan lah. Kalau mungkin setengah pengarang dia tulis sifat wajib 1, 2, 3, 4 hurai satu-satu. Sifat mustahil 1, 2. Sebenarnya bila cerita sifat wajib tu kena cerita lah sifat mustahil, baru faham. Itu kaedah dia. Cuma cara pendekatan pengarang, dia tidak cerita sifat wajib, tetapi dia fokus kepada sifat mustahil. Makna faham kepada kita, bila faham sifat mustahil, secara automatik kita akan faham sifat wajib. Itu dia nak uraikan, bukan apa pun. Baik, ketahuilah olehmu bahawasanya hukum pesuruh itu, yakni pesuruh ni makna Rasul, kesudahannya hingga masuk isi syurga dalam syurga, dan isi neraka ke dalam neraka. Dan adapun hukum nubuwah, yakni kenabian, maka iaitu berkekalan hingga di dalam syurga, tiada baginya kesudahan. Baik, ini pengarang lagi dia nak hurai lagi kalimah Muhammadur Rasulullah itu apa beza Muhammad Rasulullah dengan Muhammad Nabiullah. Kita dah faham beza di antara Nabi dengan Rasul. Rasul ni dia ada pengikut, maknanya dituntut untuk menyampaikan risalah. Lepas tu Rasul ni kita terjemah dengan makna utusan, messenger, dia menyampaikan utusan. Nabi seorang lelaki, waktu dalam keadaan mungkin Nabi dia tidak ada pengikut. Mungkin Nabi ini tidak disuruh untuk menyampaikan risalah sebagaimana suruhan disampaikan kepada Rasul. Sebab itu martabat kedudukan Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Kerana setiap Nabi, setiap Rasul
adalah seorang Nabi, tetapi tidak mestinya seorang Nabi itu adalah Rasul. Baik, jadi dia cerita pada kita, pangkat kerasulan ni bila habis? Tugas kerasulan ni bila habis? Jadi pengarang kata, kerja Rasul ni berakhir apabila manusia masuk ke dalam syurga, manusia masuk dalam neraka. Habis cerita. Jadi di dalam syurga, Rasul-Rasul ini tidak lagi dipanggil sebagai Rasul, dikenali dengan sebagai Nabi. Kerana tugas kerasulan sudah berakhir di dalam syurga. Kerana negeri syurga bukan negeri beramal, tetapi negeri nak berseronok-seronok dan menerima balasan daripada Allah. Lepas tu kita baca dalam perbincangan kita sebelum ni, kita dah baca Rasul ni tugas dia, kita bangkit pada mahsyar, ada tugas Rasul. Kerana kita bangkitnya pada mahsyar, kita sudah nak cari Nabi, nak cari Rasul. Tujuan apa? Untuk syafaat. Dan syafaat apa? Mula-mula syafaat yang kita dah baca sebelum ni, syafaat supaya disegerakan hisab. Kerana manusia menunggu, berada di bumi mauqif, bumi mahsyar, menunggu perintah daripada Allah selama 1000 tahun. Kita dah baca sebelum 1000 tahun duduk, berdiri dengan tidak duduk, berjaga dengan tidak tidur. Hebat, duduk, berdiri, tak duduk-duduk. Macam mana nak duduk? Kita dah baca sebelum ni. Kerana satu tempat berdiri ada 1000 orang. Allah, satu tempat berdiri, lokasi tu untuk 1000 orang. Diri macam mana? Kau bijak aku, kau bijak aku lah. Ya tak? 1000. Kemudian manusia tidak tidur. Inilah kita baca sebelum ni, dah kita baca dalam ayat awal bangun ni. Manusia cari Rasul. Mula-mula cari Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh tolong. Tak? Daripada seorang Nabi ke seorang Nabi, Adam kata pergilah cari Nabi Nuh. Kerana Nuh ni adalah merupakan Rasul yang pertama. Nuh kata aku tak boleh tolong. Carilah Nabi Ibrahim. Ibrahim kata alaihi salam tak boleh tolong. Musa, Isa. Akhir sekali semua tak boleh tolong. Carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita baca Nabi sebagai syafaat al-uzma. Inilah yang dikata yang dipanggil di dalam doa kita maqam mahmuda. Nabi Muhammad ini berada di atas maqam yang terpuji. Sebab apa maqam yang terpuji? Pada hari di pada mahsyar, dalam urusan untuk menyegerakan hukuman Allah Ta'ala, tak ada orang boleh minta dengan Allah kecuali Rasulullah SAW. Ini. Kemudian dah lepas datang perintah Allah 1000 tahun tunggu. Daripada seorang Nabi ke seorang Nabi, kita dah baca sebelum ni, nak cari seorang Nabi 1000 tahun. Semua sekali 6000 tahun. Wah, 6000 tahun kita duduk. Kemudian dah selesai, datang perintah Allah supaya manusia meneruskan perjalanan untuk hisab. Masa tu kita semua dahaga, nak cari lagi Rasulullah. Cari apa? Cari kolam Rasulullah, nak minum. Kerana sangat dahaga di padang mahsyar ini. Dan sebab itu dalam hadis Nabi, apabila seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta tolong dengan Tuhan. Aku tak nak sesuatu pun atas dunia ni, aku nak minta tolong dengan Tuhan untuk hari akhirat. Baik, kata Rasulullah, kalau kehendak aku beri. Lalu dia tanya, Rasulullah, kalau aku nak minta tolong dengan Tuhan pada hari akhirat nanti, nak cari di mana? Mana nak cari Tuhan ni? Pada mahsyar kan bukan banyak manusia, sekalian manusia dan jin semuanya ada. Kata Nabi, carilah aku di kolam. Nak jumpa Rasulullah, cari Rasulullah di kolam. Pasport nak pergi kolam, air wudu. Kerana muka yang berseri dengan kesan wudu dibenarkan oleh para malaikat mendekati kolam yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum tidak dahaga selama-lamanya.
dia punya gayung dia sebanyak bintang di langit. Kemudian lelaki dia bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya tak jumpa Tuhan di kolam, payah sangat, orang banyak, macam mana nak cari ni, nak minta tolong Tuhan?" Kata Nabi, "Kalau tak jumpa aku di kolam, carilah aku ketika mana engkau nak melintas siratal mustaqim." Faham pada kita ada dua checkpoint yang Nabi tuju, yang setiap daripada kita jika diizinkan oleh Allah berpeluang jumpa dengan Rasulullah. Yang pertama di kolam, yang kedua saat melintas siratal mustaqim. Sebelum melintas, kita jumpa Rasulullah. Ya tak? Yang mana Nabi pada masa itu mengucapkan kalimah yang disebut dalam hadis, "Ya Rabb sallim, Ya Rabb sallim." Ya Allah selamatkanlah dia, Ya Allah selamatkanlah dia. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang Nabi doakan supaya selamat saat melintas siratal mustaqim. Ini kerja Rasulullah tidak habis. Lepas masuk dalam syurga, ya, Nabi SAW sendiri yang mengetuk pintu syurga dan dia masuk bersama rombongan yang pertama. Habis dah tugas Rasulullah. Habis. Dan manusia dah masuk syurga, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Habis tugas Rasulullah. Pada masa ini kata pengarang, rasul-rasul dikenali dengan Nabi kerana tiada lagi tugas kerasulan di dalam syurga. Ini dia nak cerita macam tu je lah. Baik, habis kita ada kegunaan dengan kau. Tanbih, peringatan. Adalah musannif menyebut dua kalimah yang mulia ini dengan tiada lafaz asyhadu. Tiada pada kalimah yang pertama dan tiada pada kalimah yang kedua, seperti yang sudah engkau lihat. Maka iaitu pada hak orang Islam. Adapun pada hak orang kafir dan murtad yang hendak masuk Islam, maka tiada pada sah Islam keduanya daripada lafaz asyhadu. Dan jikalau pada kalimah yang pertama jua sekalipun, hanyalah tetapi dengan syarat disebutkan waw pada kalimah yang kedua itu, dan tiada daripada tertib pada dua kalimah syahadah itu, yakni didahulukan kalimah tauhid kemudian kalimah risalah, seperti dikata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan lagi diisyaratkan mualat, artinya berturut-turut dua kalimah itu, dan jangan dipisahkan antara dua kalimah itu dengan kalam ajnabi, yakni kalam asing, kalam yang tidak berkenaan, atau dengan diam yang panjang. Saya tak boleh nak berhenti sebab titik tak ada nak urai. Sekarang dia kata dalam perbincangan kita tadi, pengarang hanya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa pengarang bila sebut kalimah syahadah tidak menyebut kalimah asyhadu? Kenapa tak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Kenapa tak sebut? Maka dijelaskan oleh pengarang. Pengarang kata begini, untuk orang Islam cukup sekadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marilah, cukup itu. Untuk kita memperbaharui tauhid kita. Banyak mana kita nak memperbaharui tauhid? Sehari kita sebut banyak mana? Tak ada keterangan dalam hadis yang tertentu. Tinggal lagi ada para ulama menulis dalam kitabnya, misalnya dalam Jawharatul Tauhid, pengarang telah menyebut dituntut untuk setiap orang Islam sebut satu hari 300 kali la ilaha illallah. Sempurnanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 300 kali sehari. Banyak ke 300 ni? 300 ni kalau tak ada 1 jam dah, lebih kurang 10 minit 15 minit. Dan ini kita baca lah, bukan 300 ni kalau kita bahagi dengan waktu semayang darab 5, mana satu waktu semayang lebih kurang 60. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sebut 300 kali. Baik. Jadi untuk orang Islam cukup sekadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau untuk zikir cukup sekadar la ilaha illallah. Maksudnya
sebagai satu kalimah tauhid. Tetapi bagi hak orang kafir atau orang murtad, kalau nak masuk Islam wajib disebut kalimah asyhadu atau yang membawa makna asyhadu. Mana contoh orang nak masuk Islam tak? Dia kalau kita nak masuk Islam, okey, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun sebut, ya, walaupun pelan ke sebut dia, ya, sama ada makna atau terjemahan, tidak mesti dalam bahasa Arab, ya. Dia sebut dengan tidak sebut asyhadu, maka tidak sah Islam dia. Ini penting kalimah asyhadu. Nanti dia hurai apa makna kalimah asyhadu. Mana mesti sebut kalimah asyhadu. Sebab itu kita bila kita mengajar orang nak masuk Islam, tak, kita mengajar dia, kita kena ajar dia sama, kalau boleh dia ikutlah asyhadu, asyhadu. Tulislah romanize tu, kita tulis supaya dia ikut, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita terjemah. Terjemahan dia biar membawa makna asyhadu. Aku bersaksi. Kerana asyhadu ni membawa makna penguat, membawa makna sumpah. Lepas tu kalau kita terjemah, I bear witness there is no deity but Allah, I hereby declare, makna ucapan yang kuat, bukan main-main. Lepas tu kalimah asyhadu membawa makna itu. Baik. Kemudian dia kata, hendaklah disebut asyhadu kalau nak masuk Islam. Atau orang yang dah murtad, hendaklah sebut asyhadu, ya. Kemudian hendaklah diletak waw kalau dia tak nak sebut asyhadu yang kedua. Kalimah tu macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu lafaz, sah. Maknanya aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan itu makna apa? Dan aku bersaksi. Tapi kita tidak sebut perkataan asyhadu. Lafaz yang pertama saya ulang balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Boleh sebut macam itu. Atau boleh juga kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh juga, sah. 2. 3. Boleh juga sebut, ya, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh juga, wow, tak ada masalah. Tetapi jika sekiranya kita sebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak sah. Ni faham betul ni? Nak mana tahu supaya kita faham. Kalau kita sebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tidak diletakkan waw, tidak sah syahadat. Pasal apa tidak sah syahadat pula? Sebab waw di situ membawa maksud. Waw maknanya dan saya bersaksi juga. Jadi kalau kita tidak sebut waw, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Bila tidak ada perkataan bersaksi pada Muhammad itu, maka tidak sah ucapan syahadat. Faham ni? Ini untuk orang masuk Islam atau murtad, nak mengesahkan bacaan. Ini betul benda ni, benda ni nampak macam remeh-remeh, ya tuan. Habis kena faham betul-betul. Ya, kerana ni lafaz yang penting, ya, lafaz yang penting. Jadi maknanya sah, baru sah Islam, ya. Dan hendaklah tertib, mesti tertib. Dia tidak boleh depan belakang. La, Muhammadur Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh. Mesti dulu ikut urutan. Atau jangan pula diselangkan dengan kata-kata ajnabi, kata-kata yang tak berkenaan. Kalau kita nak suruh kawan ni masuk Islam, ni masuk Islam ni, ajak ucap.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia duduk kat mana? Sembang itu pula. Kalau berlaku tak berlaku, dia nak cerita ni. Duduk kat mana? Saya duduk dekat sini, belakang kedai tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia buat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna di antara dua perkataan tadi sudah diselang dengan kata-kata ajnabi, maka tidak sah. Macam berarti dia benda ni dia macam ni juga, macam akad nikah lah. Dan benda macam akad nikah. Cuma kita dalam bab akad nikah ni kita menambah yang bukan-bukan, benda yang bukan agama, sampai kena senampas. Siapa ajar tak ada dalam kitab. Sampai kata Tok Imam, kalau saya kencang mesti jawab. Kalau you lambat saja, aku nikahkan dikau ni dengan mas kahwinnya tunai. Kita termenung. Aku terima. Tak, sekali tak sah. Siapa ajar macam tu? Tak ada ulama ajar itu. Ulama kata jangan ada kalam ajnabi, kata-kata yang tak berkaitan. Mana kalau kita kata nikah, aku akan nikahkan dikau Ahmad bin Abu dengan Minah binti Abdullah. Tok Imam, ulang lagi sekali. Contoh, kalam ajnabi lah tu. Atau kita kata-kata perkataan yang lain, maka tidak sahlah akad tadi, kerana ijab dan kabul dan tidak tally. Offer dan acceptance itu tidak tally. Dia mesti tally, mesti sama. Sama juga dengan syahadat. Cuma kita ni lebih-lebih. Bila lebih-lebih itu yang kadang-kadang tak kena. Bahkan kalau kita buat sampai lafaz tu pun mesti sama. Aku nikahkan dikau gini-gini. Kalau kita buat lafaz lain, dia tak nak terima. Tak sah, tak sah. Saksi boleh samseng ke? Tak sah. Sekali lagi. Naik. Padahal kalau kita nak dera Tok Imam boleh. Aku nikahkan dikau ni, aku terima. Kita jawab, aku terima. Sah. Tapi Tok Imam kata sah. Saksi kata sah. Agak-agak lah. Cuba test sekali Tok Imam. Cuba test Tok Imam. Dia kata aku nikahkan dikau sekian. Kita kata aku terima. Tok Imam kata sekali lagi. Kita jawab Tok Imam ni kitab kata cukup sekadar qabil tu aku terima. Sudah, I do. Selesai. Yang penting dalam hukum syarak, di antara penawaran dan penerimaan tidak bercanggah. Kita tak boleh mesti semapah. Ini mana sebab tu kita kata sedang emas sekalian, Islam di akhir zaman ni jadi fitnah. Pasal Islam dibawa oleh orang yang separuh masak terhadap agama. Benda yang bukan agama dia kata agama. Padahal kita memudahkan. Dalam agama ni mudah sangat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, nak nikah ni tak guna perkataan tak guna perkataan kahwin pun boleh, nikah boleh, asal membawa kahwin atau nikah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi lagi senang. Apa-apa perkataan boleh digunakan asal membawa makna kekal. Lagi senang mazhab Hanafi. Kita tak pakai lah. Dia kalau aku sewa anak aku, tak boleh dalam mazhab Hanafi. Sebab mana? Sementara. Tapi kalau membawa makna kekal, aku beri anak aku kepada kau dengan mas kahwin sekian-sekian, aku terima. Hanafi kata sah, kerana beri dengan makna kekal. Tapi kita Syafi'i, lafaz tu kita detail. Baik. Cuma dia nak ceritakan di sini, mestilah mualat. Mana berturut-turut. Berturut-turut ni maksudnya bukan berturut-turut sampai macam kita kata tidak, tunai, nai itu sambung dengan a. Apa ajar itu? Tak ada ulama ajar itu. Ni kita genggam, kita lambat jawab, kita tak sah. Ini kita kata maksud mualat ni ialah jangan dipisahkan dengan perkara yang bukan-bukan. Biar dia dalam satu majlis. Ini maksud dalam kali ini. Atau dengan diam yang panjang. Lama sangat jawab. Selepas kita kata asyhadu an la ilaha illallah, dia pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Tertidurlah dia. Contoh, anak dia bawa kita wa anna Muhammadar Rasulullah, tak sah lagi.
Diam yang panjang, yang munasabah. Panjang macam banyak mana panjang? Panjang ni panjang pada huruf lah, pada kebiasaan. Ya. Dan lagi diisyaratkan tahu akan maknanya. Dan jikalau dengan ijmal ni makna umum sekalipun, seperti diketahui makna kalimah yang pertama itu hendak mengesakan Allah, dan kalimah yang kedua itu hendak mensabitkan risalah bagi Muhammad. Jadi maknanya kena jelaskan makna pengertian tu. Ya, makna apa, makna kalimah syahadah tu makna apa, kena bagi makna pengertian walaupun bersifat ijmal. Ijmal ni secara umum, kena hurai apa makna dia. Dan jika ada i'tiqadnya bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh kepada kaum Arab juga, tiada kepada ajam. Ajam ni maknanya bukan Arab. Nescaya diisyaratkan menambah ikrar dengan umum risalahnya kepada Arab dan kepada yang lainnya, seperti dikatakannya, naik saksi aku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kepada sekalian makhluk, dan lepas aku daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Ini kalau lah orang yang nak mengucap syahadah ni ada keyakinan Nabi itu hanya untuk orang Arab, maka hendaklah ditegaskan dalam ucapan syahadah dia, ditambah dengan perkataan bahawa yakin dia bahawa Nabi SAW ini utusan Allah kepada sekalian makhluk, bukan kepada orang Arab sahaja. Ketahuilah olehmu bahawasanya bahasa Arab itu tiada syarat pada dua kalimah itu, yakni tiada jadi syarat bagi sah Islam kafir itu, bahawa dengan mengucap dua kalimah syahadat itu dengan bahasa Arab. Tetapi orang yang mengucap dengan bahasa dirinya, ia terjemah daripada dua kalimah itu, nescaya sah ia jikalau ia ketahui bahasa Arab sekalipun. Inilah kaul yang muktamad pada ulama mutaakhirin. Baik, dia kata bukan mesti dalam bahasa Arab, tak mesti bahasa Arab. Maknanya cukup sekadar kita memberi makna pengertian asyhadu. Maknanya kalau dia tak nak sebut asyhadu, dia tak pandai, maknanya tidak wajib, maknanya sudah sah mengucap syahadat bagi seseorang. Macam mana kalau orang tu orang Arab Kristian? Orang Arab Kristian nak masuk Islam, kena cakap Arab juga ke? Jadi kata pengarang, kalau kaul yang muktamad, kalau walaupun dia tahu bahasa Arab, dia tak nak sebut bahasa Arab, sah juga. Itu kaul yang muktamad. Tapi ada pendapat dalam mazhab, dia kata kalau orang yang tahu berbahasa Arab, dia tak nak sebut bahasa Arab, tidak sah. Pada ni khilaf lah, ya. Dia bagi konteks orang Melayu, kalau dia sebut bahasa Melayu sah. Habis sebut bahasa Arab tu macam mana? Sunat lah. Sebut bahasa Arab terlebih afdal. Ketahuilah olehmu bahawa lafaz asyhadu dan a'lamu dan az'anu dan atayaqqanu, asyhadu makna aku bersaksi, a'lamu makna aku tahu, az'anu maknanya aku tunduk, aku mengaku, atayaqqanu makna aku yakin. Itu satu makna jua pada bahasa Arab, tapi tiada pada sah Islam kafir daripada lafaz asyhadu seperti yang telah lalu sebutnya, kerana telah disimpankan atas yang datang daripada lidah penghulu kita. Penghulu ni mana apa ni? Penghulu kampung. Ni penghulu ni mana? Sayyidina. Penghulu ni terjemahan Sayyidina, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu kita tatkala ditanya akan Jibril akan dia. Baik. Jadi kata pengarang, boleh tak kita modify? Asyik-asyik orang ucap asyhadu saja. Kita ajar lainlah a'lamu, kita ajarlah kalimah az'anu. Kata pengarang, tidak sah. Pasal apa tidak sah? Sabit dengan keterangan hadis Jibril. Apabila Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal, apabila Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, khabarkan aku pasal Islam. Faqal an tashhada an la ilaha illallah. Nabi Muhammad menggunakan kalimah an tashhada, syahadat. Jadi kata pengarang, kalau nak guna mestilah kalimah asyhadu, walaupun mungkin a'lamu atayaqqamu makna yang seakan-akan, tapi tetap tidak boleh diterima. Maka sebab itulah tiada memada lafaz yang lain daripadanya, kerana bahawasanya lafaz asyhadu itu khas dan lafaz yang lain itu am, dan bersungguh-sungguh dengan lafaz yang khas terlebih utama daripada lafaz yang am. Ini sampai gitu sekali agama kita. Betul dalam agama kita ni, kalau benda yang dah ditetapkan,
dengan satu lafaz yang tertentu. Mana kita tak payah nak kreatif dalam agama. Waktu dalam agama ni, dalam ibadat, tak payah nak inovasi. Yang buat pertandingan inovasi, pertandingan inovasi mengucap syahadah. Ada tu buat inovasi, buat benda lain. Mana ada benda ibadat ni, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikut, jangan memandang-mandang. Itu agama. Tak? Benda yang luar daripada secara khusus, silalah kita. Tak? Kita nak inovasi cara menyembelih lembu, sila. Yang penting bab berkait dengan fiqhnya sah. Tak? Kita ni macam mana nak inovasi menyembelih lembu ni? Seekor lembu 10 orang tumbangkan, jadi tak praktikal. Kita buat inovasi, sila. Nah, itu tak ada masalah. Kerana perkara tadi berkait dengan kaifiat. Disebut tentang perkara itu. Dan ketahuilah olehmu adalah Nabi kita dibangkitkan dengan jawami'ul kalim. Ada nak hurai. Hebatnya Rasulullah SAW ni, kalimah yang digunakan asyhadu itu tak boleh tukar. Pasal apa? Bila kalimah itu diajar oleh Nabi kita, maknanya kalimah itu kalimah yang terbaik. Itu dia kata di sini. Nabi kita itu dibangkitkan dengan jawami'ul kalim, yakni perkataan yang sedikit, maknanya yang sangat banyak. Seperti kata Ibnu Athaillah, jika mentadbir oleh ulama billah selama-lamanya dengan asrar, rahsia kalimah yang satu daripada perkataan Rasulullah SAW, tiada dapat meliputi mereka itu dengan dia pengetahuan, dan tiada kuasa mereka itu faham. Dia kata hebatnya Rasulullah SAW, kalau Nabi sebut satu perkataan, maknanya sangat mendalam, boleh dihurai dengan panjang. Sampaikan kata para ulama, hingga berkata setengah ulama, telah menghurai aku akan makna hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada keelokan Islam itu ialah meninggalkan apa yang tidak perlu. 70 tahun dan tiada selesai aku daripadanya. Dan kata setengah, dan jikalau berhenti umur dunia sekaliannya selama-lamanya tiada selesai daripada hukum satu hadis ini. Baik, jadi dia nak cerita pada kita, dalam agama kita ni, kalimah yang diajar oleh Nabi itu adalah yang terbaik. Macam kalimah asyhadu dalam ucap, tak boleh kita tukar. Pasal apa? Kerana Nabi SAW ini terkenal sebagai seorang rasul yang Allah Ta'ala beri antara keistimewaan dia, memiliki jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni maknanya kata-kata yang indah, yang diungkapkan daripada perkataan yang sedikit. Sebut sikit, huraian dia panjang. Waktu kata-kata Nabi ni, dia menjadi undang-undang. Dan waktu Nabi ni, kita lihat kata-kata dia tadi menyelesaikan banyak perkara. Kalau dia ucap satu perkataan, dia berbeza dengan manusia biasa. Sebagai contoh, mungkin biasa kita dengar satu perbahasan berkenaan dengan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berada di laut, saya nak mengambil wuduk dengan air laut. Soalan dia, adakah boleh saya mengambil wuduk dengan air laut? Soalan dia. Ya Rasulullah, boleh tak berwuduk dengan air laut? Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, tuhurun ma'uhu hillun maitatuhu. Nabi kata, bersih airnya, halal bangkainya. Baik, bayangkan kalau soalan itu ditanya kepada seorang ustaz. Ustaz, saya pergi laut, saya nak berwuduk dengan air laut, boleh tak Ustaz? Ustaz jawab macam mana? Kita kata kebijaksanaan, kepandaian manusia biasa tidak sama dengan seorang rasul. Kalau tanya Ustaz, boleh tak saya ambil air berwuduk dengan air laut? Ustaz jawab apa? Boleh Ustaz. Tapi Nabi jawab macam mana? Bersih, suci airnya, lagi halal bangkainya. Jadi bila Nabi kata bersih airnya, bukan sekadar boleh untuk berwuduk. Mandi junub boleh tak? Boleh. Basuh najis boleh tak? Boleh. Minum boleh tak? Boleh. Nampak satu soalan jawab banyak jawapan.
Jadi tak payah orang ditanya, ya Rasulullah saya mandi junub boleh? Ya Rasulullah saya minum boleh? Tak payah. Pasal yang menjawab itu seorang Rasul yang memiliki jawami'ul kalim. Bukan sekadar tu, Nabi jawab lagi, apa dia? Dan halal bangkainya. Dia tanya tak pasal bangkai tadi? Tak tanya. Halal bangkai, makna segala benda yang ada di laut boleh makan, tak payah sembelih. Apa? Yang bijak sana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi kata Nabi. Waktu ucapan Rasulullah ni menggambarkan kebijaksanaan. Kalau kita dah nak kaitkan dengan tajuk kita sebelum ni, Nabi bersifat cerdik. Bijaknya Rasulullah ni bijak dalam mengeluarkan kata-kata, bijak dalam mengatakan tidak. Nabi bijak dalam mengatakan tidak. Kita kadang-kadang jadi ketua bila kita mengatakan tidak, orang sakit hati. Tak? Minta tolong, tak boleh lah, sakit hati orang. Tapi Rasulullah bijak dalam menolak permintaan orang dengan kata-kata yang terbaik. Dalam hadis yang terkenal, hadis Mukasyah, Nabi sebut apabila Nabi kata 70,000 di kalangan umat aku masuk syurga tanpa hisab. Dan 70,000 ini akan memberi syafaat kepada 70,000 yang lain. Aku bangkit seorang lelaki, ya Rasulullah saya tak satu. Dia minta satu je. Ya Rasulullah, Tuhan kata ada 70,000 kota, saya nak satu. Nabi kata engkau dapat. Tak, Nabi kata engkau dapat. Bangkit lagi seorang lagi, ya Rasulullah saya nak juga. Apa jawab Rasulullah? Nabi kata sabaqaka Mukasyah. Kata Nabi, engkau telah didahului oleh Mukasyah. Dan ulama bertanya, kenapa Nabi jawab macam tu? Yang pertama, kemungkinan lelaki yang kedua minta tu dia tak layak nak dapat kota tu. Tapi Nabi dia tidak mengeluarkan kata engkau ni semayang malah minta. Dia Nabi tak jawab macam tu. Nabi kata aku buka kota satu je, hari ni Mukasyah dapat. Ni kata-kata seorang pemimpin. Bagaimana kalau kita kata kalau orang mengkaji berkenaan dengan kaedah komunikasi Nabi, ya, ini yang dikatakan teori, there are 1,000 way to say no. Ada banyak cara nak mengatakan tidak. Ini satu cara yang Nabi ajar kepada kita, mengatakan tidak yang tidak menyakitkan hati. Sama juga kalau kita lihat kebijaksanaan Nabi dalam mengeluarkan kata-kata dia yang mendamaikan orang yang berselisih. Bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang terkenal dua orang lelaki yang berselisih berkenaan dengan bertayamum dan mengambil wudu. Ya, ada dua orang lelaki bermusafir. Lalu bermusafir, tiba-tiba air tak ada, nak berwudu. Ya, maka mereka pun bertayamum. Wudu tayamum, sembahyang. Bila sembahyang, lepas sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, hujan turun dengan lebat. Maknanya ada air lah lepas sembahyang. Nah, lelaki yang pertama dia kata hujan turun, kita sembahyang pun dah selesai, alhamdulillah, tak ada masalah. Lelaki yang kedua, dia ambil wudu, dia sembahyang lagi sekali. Masing-masing bertengkar. Dia kata mana boleh kita dah air ada ni. Dia kata kita dah selesai sembahyang. Seorang kata kena sembahyang balik, seorang kata tak payah. Lalu dua-dua datang pada Rasulullah. Gaduh ni. Ini nak masing-masing emosi ni. Aku betul, kau salah, masing-masing. Bila jumpa dengan Rasulullah, minta supaya Nabi adili hukum kepada lelaki yang pertama yang tidak mengulang sembahyang. Dia tayamum, lepas tayamum turun hujan turun, dia tak nak ulang sembahyang. Dia terpadankan. Nabi kata kepada dia, asabatas sunnah. Perbuatan kau cukup sekadar bertayamum setelah selesai sembahyang walaupun hujan turun, perbuatan kau menepati sunnah. Oh, subhanallah, aku betul. Kawan yang kedua ni sedih dia. Dia salah lah dia. Kepada lelaki yang kedua, Nabi kata kepada dia, walakal ajru marratain. Engkau pula, kata Nabi, mendapat pahala 2 kali sembahyang. Wah, sakit hati tak yang kedua tu? Tak sakit hati. Ini dipanggil win-win. Bagaimana Nabi menyelesaikan pertelingkahan, cara menang-menang. Kerana Nabi memiliki jawami'ul kalim. Ya Allah Ta'ala beri
dan keindahan Nabi dalam mentahbir kata-kata yang indah menyebabkan orang tenang dalam mendengar kata-kata tadi. Ulama kata dia menyentuh satu hadis ni. Hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Seorang ulama dia kata 70 tahun kalau kita nak syarah hadis ini tak selesai. Hebat hadis ni. Dia kata 70 tahun kalau kita mengaji hadis ini, satu hadis bukan hadis Rasulullah ada berapa agak. Agak-agak hadis Nabi ada berapa? Setengah dihitung oleh para ulama lebih 1 juta. Campur hadis dhaifnya semua sekali lebih 1.2 juta mungkin. Dengan berlainan lafaz dan sumpahnya. Jadi hadis ini saja kata seorang ulama, kalau aku nak hurai 70 tahun tak selesai. Seorang lagi kata kalau dah kiamat pun tak akan selesai menghurai hadis ini. Lagi hebat. Sebab tu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini di antara keelokan Islam seseorang itu ialah meninggalkan sesuatu yang tidak perlu pada dia. Para ulama memberi penilaian yang cukup tinggi kepada hadis ini. Antaranya Imam Daruqutni. Imam Daruqutni disebut dalam kata-kata dia terkenal, usulul hadis arba'ah. Dasar hadis ada 4. Mana hadis ni nak jadi panduan kehidupan seseorang tu ada 4 hadis yang sangat-sangat kita dituntut untuk faham dan belajar. 4 hadis. Bukan maknanya padan dengan 4, tapi 4 nilai yang utama mengikut Imam Daruqutni. Yang pertama kata Imam Daruqutni, hadis dia ialah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat, dan setiap seseorang itu atas apa yang dia niatkan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ialah min husnil islamil mar'i. Hadis ini. Hadis yang ketiga kata Imam Daruqutni, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat kata Imam Daruqutni yang dituntut orang Islam belajar, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu di atas dunia, Allah kasih kepada kamu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, nescaya manusia kasih kepada kamu. Kata Imam Daruqutni bermula daripada niat yang betul, bermula dari kemudian diikuti dengan meninggalkan larangan-larangan syarak, kemudian dengan menjaga makanan, memilih makanan yang halal dan baik, akhirnya bersifat zuhud atas dunia, menjadi kekasih Allah. Kata hadis ini penting, dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Seorang lagi lah ulama nama Abi Zaid Qayrawani Al-Maliki. Dia mengajar kepada kita, dia kata usulul adab fi sunnah arba'atun. Dasar perangai mulia dalam hadis ada 4. Maknanya perangai hadis berkenaan dengan akhlak ni banyak. Tapi kata Imam Abi Zaid Al-Qayrawani ada 4 hadis yang sewajarnya dihayati oleh setiap individu Muslim kerana dia dianggap sebagai dasar adab dalam Islam, khususnya daripada perspektif hadis. Yang pertama hadis yang disebut oleh Abi Zaid ini ialah yang Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan tetamu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan jirannya. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Ini yang pertama, dasar akhlak dalam Islam berdasarkan hadis. Yang kedua hadis min husnil Islam.
Di antara keelokan Islam meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Hadis yang disebut dalam kitab. Yang ketiga, hadis yang datang seorang lelaki Badawi jumpa Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Ya, wahai Rasulullah, pesan aku. Maka Nabi kata, "La taghdab." Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Nabi ulang 3 kali. Itu hadis yang ketiga. Yang keempat hadis Nabi sebut ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang daripada kamu sampailah dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Jadi keempat hadis ini menurut Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki adalah 4 hadis yang utama dalam akhlak yang disebut di dalam oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak lagi hadis, tapi ini yang dipilih oleh Imam Abi Zaid nak menunjukkan kepada kita pentingnya hadis min husnil islamil mar'i. Maka setengah daripada 2 kalimah syahadah ini adalah melengkapi segalanya aqaidut tauhid dan segala rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Segalanya itu terkandung di dalam keduanya. Maka dengan kerana inilah telah menjadikan dia oleh syarak akan rukun Islam, yakni tiada diterima Islam orang yang kafir melainkan dengan mengucap 2 kalimah syahadah ini, dan tiada diterima dengan kalimah yang lain seperti kasar usami. Jadi dia kata daripada keistimewanya kalimah syahadah ini, keimanan seseorang itu dan juga keislaman seseorang itu terkandung di daripada kalimah syahadah. Mana rukun Islam datang daripada kalimah syahadah, rukun iman datang daripada kalimah syahadah. Begitu juga seseorang yang kafir tidak diterima menjadi Islam melainkan dengan mengucapkan kalimah syahadah ini. Wallahu a'lam. Tanya. Jadi insyaAllah kita sambung dalam kesempatan yang akan datang. Kerana masih lagi dalam huraian kalimah syahadah ini. Apakah pengertian daripada kalimah syahadah ini yang sebahagian yang kita bincang tadi ya. Sebahagian nanti kita akan bincang kenapa kalimah syahadah yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24 huruf. Kenapa 24 huruf? Jadi disebut dalam kitab. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 7 kalimah. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. 7. Kenapa 7? Ada juga dihurai pada itu. Kemudian dihurai lagi daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, semua huruf-huruf dia adalah jawfiyah. Mana huruf yang bukan datang daripada mulut, huruf yang dikerongkong sini. Sebab apa? 4 dihurai lagi. Kenapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini tidak ada satu pun huruf yang bertitik seperti nun, sa, shin? Kenapa tak ada? Ini benda bukan wajib, ini benda sekadar dan kata orang perbahasan ya, yang disebut oleh pengarang dalam muka surat 308. InsyaAllah dalam kesempatan akan datang kita akan bincang kenapa hikmah daripada perkara ini, supaya kita benar-benar faham ya, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini walaupun ringkas tetapi mempunyai makna yang dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, sebarang kekurangan cuma saya kita akhiri dengan tasbih kafarah dan subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.